dalam pengaturcaraan Python, sintek while digunakan untuk struktur kawalan selagi. Selagi ataupun while. Dalam aturcara kita guna while, kita tak guna selagi. Selagi ni untuk kita belajar sajalah. Berikut ialah rangka umum penggunaan sintek while. Ini sintek dia, peraturan yang kita kena ikut untuk guna struktur kawalan ulangan while. While syarat dalam bentuk ungkapan boolean, lepas tu penyataan. Syarat dalam bentuk ungkapan boolean, maksudnya syarat dekat sini akan memberikan output ada yes or no. Yes or no ini kita panggil sebagai boolean ataupun nilai boolean. Kita kena ada penyataan yang memberikan output dalam nilai boolean sama ada yes atau no. Kalau yes, kalau output dia yes, barulah dia akan laksanakan penyataan. Bila output dia yes. Ataupun kita kata bila syarat dipenuhi. Bila syarat dipenuhi, dia akan laksanakan penyataan. Tapi bila output dia no ataupun jika syarat tidak dipenuhi, dia tak akan buat. Penyataan ni dia tak akan buat. Dia skip. Skip. Dia langkau. Sintek untuk struktur kawalan while adalah serupa dengan rangka umum kenyataan if. Dia lebih kurang if juga. Kalau if pun dia ada syarat dekat sini, syarat ni akan memberi output sama ada true atau false, yes atau no. Ungkapan boolean ialah syarat benar atau tidak benar. Inilah yang saya terang tadi tu, yes or no tu, true or false. Yang menentukan sama ada gelung akan berhenti atau terus berulang. Bila yang menyebabkan gelung berhenti? Apabila ungkapan boolean memberi output apa untuk gelung berhenti? Apabila ungkapan boolean memberi output no. Jadi gelung akan berhenti. Yang ni tak buat. Tapi bila dia memberi output yes, gelung akan terus berulang. Dia akan ulang. Selagi yes, dia akan ulang. Ulang penyataan, lepas tu uji syarat. Yes lagi, ulang lagi. Senang je. Tips. Indent ialah segmen kod yang berulang. Indent untuk segmen kod yang berulang mestilah sama. Indent maksudnya perenggan yang masuk ke dalam sikit ni. Penyataan ni mesti sama je sebaris. Mesti start dari sini. Tak boleh start kat sini, ni tak boleh. Start dari sini kan, tak boleh. Start daripada sini ke dalam yang ni duduk luar. Lepas tu yang ni dalam, tak boleh. Dia mesti indent yang sama. Indent. Mencetak pemboleh ubah dengan fungsi print tidak memerlukan tanda petikan berganda. Dekat sini dia kata kalau kita nak cetak pemboleh ubah, cetak pemboleh ubah. Contoh pemboleh ubah katakan jumlah. Kita hanya guna fungsi print. Kita buat macam ni. Print jumlah. Maksud dia macam ni. Yang ni cara yang betul. Tidak memerlukan tanda petikan berganda. Maksudnya tak payah letak tanda ni. Buka tutup kata tu. Kalau kita buat print jumlah. Kalau macam ni salah. Boleh bagi tahu saya tak kalau saya guna yang macam ni. Sebelum tu katakan kita ada pemboleh ubah jumlah. Nilai dalam tu katakan 10. Pemboleh ubah jumlah nilai dia 10. Kalau saya guna arahan ni, print jumlah. Output dia apa? Siapa boleh bagi tahu apa output yang akan dipaparkan? Kalau saya type print jumlah, dia akan paparkan berapa? 10.
Okay, dia akan paparkan nilai dalam tu. Okay, tu maksudnya bila kita nak paparkan pemboleh ubah, jumlah ni adalah satu pemboleh ubah. Tak perlu tanda ni. Okay, tak perlu. Tapi bila kita print jumlah macam ni, ada tanda buka tutup kata ni, apakah output kita? Siapa boleh bagi tahu? Print buka kata jumlah tutup. Jadi paparan output akan jadi macam mana? Jumlah. Okey, dia akan paparkan perkataan yang dalam tu. Okey. Apa yang ada dalam antara tanda buka tutup kata ni, dia akan paparkan. Okey. Jadi kalau kita nak paparkan pemboleh ubah jumlah, jangan guna yang ni. Kalau guna yang ni salah. Mesti guna macam ni. Print jumlah macam ni. Barulah dia paparkan nilai yang betul. Okey, 10. Boleh? Itu basic saja. Sepatutnya dah kena tahu dah. Okay, hari ini kita nak buat amali komputer 3.3. 3.3 membina satu atau cara dengan menggunakan gelung while. Gelung while yang kita nak gunakan di A ni kan, A adalah gelung tak terhingga. Tak terhingga maksudnya dia tak berhenti. Okey? Tak berhenti. Kat sini dia bagi langkah-langkah dia, gunakan perisian IDLE Python 352. Okay, ikut versi mana pun tak apa, sekarang ada 3.9 dah. Dan lancarkan satu dokumen baru, window, start button, all programs, IDLE Python, ambil file, ambil new file. Ini siapa yang ada laptop boleh cuba buat ya, guna IDLE, lebih mudah. Typekan kod segmen seperti yang ditunjukkan. Okay. Macam mana nak guna dia, saya tunjuk ikut arahan ni. Window, start button. Okay, window kat sini, start button. Lepas tu dia kata all programs, cari IDLE, I. Oops, kat mana ni I. Tak ada kat situ kan? Okay, kalau susah sangat nak cari, saya tengok P, ada tak Python? Ni ada dekat sini. Okay. IDLE Python 3.5, saya punya 3.9. Klik kat sini. Pilih yang IDLE macam ni. Okay. Tengok ni kan langkah ni. Buka IDLE ni, klik. Lepas tu kita akan pilih file dengan new file. Ambil file, ambil new file macam ni. Okay, ikut step-step kat situ. Lepas tu dia suruh kita typekan atau cara. Boleh type tak ni? Boleh copy tak? Boleh tak bagi copy Okay, untuk nak mudah, saya dah type siap-siap dah tadi. Surat 147. Yang ni. Kan tadi kita ambil file, new file, lepas tu kita type macam ni. Okay, sama macam dia bagi tu. Okay. Lepas type, ambil file save as. File save as. Okay, save as dekat mana pun tak apa, dekat my document ke ikut suka. Lepas tu save sebagai gelung tak terhingga. Okay, tengok arahan nombor 3 ni. Gelung tak terhingga. Gelung tak terhingga. Okay, save. Okay, saya nak save dekat dokumen, senang sikit. Save. Okay. Lepas tu dia kata, klik menu run module. Okay, run dan run module. Kita nak cuba laksanakan. Klik run module. Okay, sebelum tu kita tengok dulu baris demi baris dia. Okay, yang pertama yang atas yang warna merah tu, merah ni adalah komen. Komputer tak baca. Komen.
Okey, komputer tak baca. Ini untuk pengatur cara saja. Rujukan pengatur cara. While true, selagi benar. Okey, ini adalah boolean true. Jualan sama dengan float input, masukkan jumlah jualan anda. Okey, jadi dia akan keluar ayat macam ni. Masukkan jumlah jualan anda. Tersa tunggu untuk awak masukkan jumlah jualan. Katakan awak masukkan 1000. 1000 ni akan masuk kepada pemboleh ubah jualan. Ini kita umpukkan. Umpukkan nilai 1000 yang belah sini. 1000 ni kan. Umpuk pada pemboleh ubah jualan. So kita ada dekat sini jualan. Pegang nilai 1000. Baris kedua. Peratus komisen sama dengan float input masukkan peratus komisen. Okay, kalau dekat sini dia akan jadi, dia akan keluar ayat macam ni. Masukkan peratus komisen. Okay, dia akan tunggu kat sini, awak masukkan katakan 10%. 10 ni akan masuk kepada pemboleh ubah peratus komisen. Okay, settle dah dua baris ni. Okay, dua ni kalau awak ingat, dia adalah input, fungsi input. Sebab dia terima input daripada pengguna. Cara nak cam dia, kita ada perkataan input kat sini. Okay, fungsi input. Lepas fungsi input kita ada proses. Itu biasa kan. Input, proses, mesti ada output. Awak kena ingat tu. IPO, input, proses. Proses selalunya dia gunakan formula untuk kira data yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Okay, dia akan kira jualan ni adalah 1000. Darab peratus komisen adalah 10. Okay. Jadi 10% daripada 1000 dia akan dapat nilai 100. 100 akan masuk kepada pemboleh ubah. Ni umpukkan kan. Umpukkan tu masukkan nilai. 100 yang belah sini masukkan kepada pemboleh ubah komisen. Okay. Kita ada 3 pemboleh ubah dah setakat ni. Jualan, peratus komisen dengan komisen. Okay, setakat yang ketiga ni. Seterusnya baris yang keempat. Print komisen anda ialah. Print ni adalah fungsi. Fungsi apa kelas? Output. Pasal apa fungsi output? Sebab ada perkataan print. Okay. Jadi apa yang ada pada tanda buka tutup kata ni akan dipaparkan kepada pengguna. Jadi bila kita run dia akan keluar. Komisen anda ialah RM komisen. Dia sambung dengan pemboleh ubah komisen. Pemboleh ubah komisen kita yang ni. Nilai dalam dia 100. So akan keluar macam ni 100. Okay. Boleh? Boleh. Okay, sekarang kita cuba runkan atur cara kita. Kita laksanakan, kita masukkan pemboleh ubah jualan ni 1000, peratus komisen 10. Tengok betul tak dia punya kiraan komisen yang kita dapat tu adalah 100. Okay, saya cuba. Sekarang saya klik run. Run module. Okay, kita bandingkan. Ini adalah fungsi input tadi ni. Ni perkataan ni kan. Dia akan keluar kat bawah ni. Saya masukkan 1000. Lepas tu saya enter. Dia pergi ke fungsi input yang kedua. Masukkan peratus komisen. Okay, saya masukkan 10. Lepas tu enter. Bila saya enter, dia akan buat proses ni dan terus dia akan keluarkan output. Dia paparkan output untuk kita. Okay, dia proses ni dengan sangat laju. Kita tekan enter, terus dia keluar output. Sebenarnya dia proses dulu. Kan? So, komisen anda ialah 10,000. 10,000? Baik banyaknya. Saya yang silap. Sepatutnya dekat sini saya masukkan float kan. Peratus komisen mestilah dalam macam 10% tu kita masukkan 0.1. Saya masukkan 10 tu So jadi ni tak logik lah kan. Komisen sampai 10,000. Kita jual 1,000 je kan. Bankrupt syarikat.
Okey, kalau awak tengok ini adalah output ni. Semua ni adalah hasil daripada kita runkan atau cara kita. Lepas tu dia tak berhenti kat sini. Dia suruh kita masukkan lagi. Masukkan jumlah jualan anda. Saya masuk 1000 juga. Enter, yang ni saya masuk 0.10. 10% kan? Enter. Betul, dapat 100 kan? Macam kita kira tadi. Okey. Adakah atau cara kita berhenti? Berhenti ke tak berhenti? Tak berhenti kan? Dia masih suruh kita masukkan jumlah jualan. Okey. Jadi ini adalah contoh gelung while tak terhingga. Tak terhingga maksudnya dia tak berhenti. Sebab apa dia tak berhenti? Sebab syarat dia sentiasa true. Tak pernah false. Okey. Jadi ini adalah gelung while tak terhingga. Okay, sekarang kita tengok yang jenis kedua, iaitu gelung while terhingga. Macam atau cara tadi tu kita boleh kata dia sebagai ada ralat lah sebab dia tak berhenti. Sampai bila-bila pun dia tak berhenti. Dia suruh kita masukkan input. Okay. Jadi untuk pembetulan dia kita buat gelung while terhingga. Untuk terhingga kita nak bagi dia stop, kita kena letak nilai awal. Teruskan sama dengan Y. Okey, ini nilai awal untuk teruskan ialah Y. Okey. While teruskan sama dengan Y. Betul tak pemboleh ubah teruskan ni pegang nilai Y? Betul tak kelas? Okey, dekat sini kita letakkan nilai awal kan? Umpukkan nilai awal Y kepada pemboleh ubah teruskan. Okay, kita ada pemboleh ubah teruskan. Nilai dalam ni adalah Y. Okay, yang ni settle. While selagi teruskan, selagi dalam pemboleh ubah teruskan ni nilai dia adalah Y. True or false? Ini penyataan boolean ni true atau false? True lah kan? Sebab memang nilai dalam teruskan tu Y. Bila true dia akan laksanakan penyataan. Tengok penyataan tu dia letak indent yang sama saja. Okay, indent yang sama. Dia tak ada yang masuk ke dalam keluar tu tak boleh mesti sama macam ni. Jualan sama dengan float input masukkan. Ini sama macam tadi. Ini peratus commission sama macam tadi je yang ni. Okay. Dan untuk nak bagi dia stop, kita kena minta input daripada pengguna. Suruh pengguna masukkan nombor selain daripada Y. Selagi abjad dia ataupun selagi huruf tu adalah Y, teruskan adalah Y, dia akan laksanakan tak berhenti kan. Sebab itulah kita kena letak syarat ni. Pengujian syarat. Teruskan sama dengan, kita nak minta pengguna masukkan nilai yang lain selain daripada Y. Okay, kita buat ayat macam ni. Adakah anda masih mahu meneruskan? Jawab Y untuk ya. Kita tanya pengguna. Kalau dia nak teruskan, dia akan jawab Y. Jadi, bila pengguna jawab Y, nilai dalam pemboleh ubah teruskan tu masih Y. Kan? Bila Y, dia akan laksanakan lah. Dia ulang. Kalau kita tak nak laksanakan, kita masuklah abjad selain daripada Y. Okay, masukkan X ke, masukkan N ke, A ke, selain daripada Y dia akan berhenti. Okay, kita cuba laksanakan. Run module. Okay, masukkan jumlah jualan anda 1000, enter. Peratus commission 0.10, enter. Okay, commission anda ialah 100. Lepas tu dia tanya, adakah anda masih mahu teruskan? Pertanyaan ni lah yang akan menyebabkan atau cara kita akan ulang lagi ke ataupun akan berhenti. Kalau kita masukkan Y atau cara akan berulang. Dia akan ulang balik 3 baris ni. Okay. Kalau kita tak nak ulang, okay, sekarang katakan saya nak ulang dulu. Saya masukkan Y. Y saja bukan YA. Jawab Y untuk ya. So saya masukkan Y. Okay. Masukkan. Okay, katakan jualan yang ni. Commission macam tu.
Anda mahu teruskan? Saya jawab ya, YA. Kalau saya jawab YA, adakah dia teruskan? Ke dia berhenti? Kelas? Saya enter, dia akan berhenti. Okay, selain daripada Y, dia akan berhenti. Okay, ulangan akan berhenti di situ. Okay. Yang ni adalah di muka surat 148. Jadi yang tu saja yang saya target untuk nak jelaskan pada awak hari ini. Muka surat 147 dan 148. Jadi dah habis. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Nanti yang saya copy dekat group tu awak boleh copy dan paste. Okay. Macam saya buat ni, copy. Kalau nak senang guna dekat itulah online compiler tu. Okay. Saya cuba tunjuk satu contoh Python online compiler. Sini ambil yang ni. Okay. Kita nak cuba runkan. Yang ni atur cara dia bagi kita tak nak. Highlight semua. Ctrl V. Pastekan atur cara kita. Okay. Yang ni gelung terhingga. Saya cuba run. Okay, masukkan jumlah jualan, masukkan 0.12, katakan macam tu. Nampak? Output yang sama kan? Kalau saya masukkan Y, dia tanya untuk teruskan. Okay.